Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نور الانوار وسر الاسرار وترياق الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار واله الاطهار واصحابه الاخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة أنال بسرها حفظ القرآن والعمل به warzuqni minhu ilman munira wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin innal huda hudallah Ya Hadi, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Mubin Ya Hadi ihdina Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa at-tathbit Rabbi yasir wa la tu'asir ya karim Rabbi tammim bi khair Rabbi zidni ilma Allahumma inni istawda'tuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tunsini ya rabbal alamin Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du fajazakumullahu khairan jazaa pada seluruh para hadirin hadirat muslimin muslimat. Insyaallah kita sambung lagi tentang fahaman dan ideologi yang sesat, ideologi liberalisme. Ciri-ciri ideologi liberalisme di Malaysia yang kita bicara, antara isu-isu yang dibahas pendukung-pendukung liberal di Malaysia. Yang pertama, golongan liberal berpendapat Al-Quran perlu ditafsirkan semula dengan menggunakan rasional akal. Quran ditafsirkan dengan pakai akal, rasional akal. Yang kedua, penceritaan dalam Al-Quran pula hanya bersifat sebagai teknik dakwah efektif yang digunakan oleh para nabi, rasul dan umat terdahulu untuk berdakwah. Ini saya dah terangkan bahawasanya dari sudut pendekatan teknik, uslub, wasilah dalam berdakwah itu sudah pasti ada di dalam contoh-contoh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam dalam Quran. Namun tujuan Al-Quran yang paling utama adalah isi Al-Quran untuk diamalkan. Manhajnya apa, itu yang paling penting. Bukan dilihat sekadar dakwah pendekatan saja. Kita tak nafi dakwah pendekatan ada nilai tambah. Tetapi kalau orang berbincang sangat, berbicara tentang pendekatan-pendekatan sahaja tanpa melihatkan isi daripada apa yang nak disampaikan, takut-takut kita sibuk itu menjadi penyebab kepada masyarakat tidak jelas, tak faham tujuan utama Al-Quran, petunjuknya. Yang ketiga, golongan liberal juga mempunyai tanggapan tersendiri mengenai hadis. Seperti hadis bukannya berasal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan diciptakan oleh individu yang mempunyai kepentingan.
Saya dah bicara yang lepas. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita ini, dia bersanad. Hadis-hadis ni dia ada peraturan dia. Dalam bidang ilmu mustalah hadis atau ulumul hadis. Hadis-hadis ada kedudukan. Ada hadis sahih. Bahasa kita bila kita kata hadis sahih, hadis itu betul lah. Kemudian ada ulama hadis menyebut hadis ini tidak sahih. Maka bahasa kita kata hadis tak sahih, tak betul lah. Kena faham. Bila alim ulama mengatakan hadis itu tidak sahih, bermakna hadis itu jatuh martabat yang lain. Sebab hadis sahih ada dua bahagian lah, sahih li zatihi, sahih li ghairihi. Bawah sahih ada hadis hasan. Namanya hasan, namanya tak sahih, tapi secara kita faham hadisnya sahih juga. Hasan tu maknanya baik. Sahih tu maksudnya tepat. Itu dari sudut bahasa. Sahih ni tepat, betul, benar. Hasan baik, maknanya dari sudut istilah saja. Tapi dari sudut maksud kita sahih juga. Hasan begitu juga, ada hasan li zatihi, ada hasan li ghairihi. Kemudian martabat seterusnya ada hadis dhaif. Hadis dhaif. Hadis dhaif ada kedudukan dhaif yang ringan. Dhaif ni dari sudut bahasa kita lemah. Dari sudut bahasa lemah. Hadis yang tak boleh buat hujah. Hadis dhaif tak boleh buat hujah dari sudut hukum. Hadis dhaif ada yang ringan, dhaif dia. Ada hadis dhaif yang dia punya dhaif dia terlalu kuat, terlalu dhaif sangat. Dia ada kedudukan juga. Ada jenis-jenis, ada ciri-ciri juga. Maka kadang-kala hadis dhaif boleh menjadi martabat hasan, boleh jadi hujah apabila ada riwayat-riwayat yang lain menguatkan. Dia bincang dari sudut sanad. Yang dhaif tu dhaif pada sanad, bukan pada matan. Ini kita kena jelas. Jadi hadis ni ada kedudukan. Tujuan hadis ada kedudukan, ada sanad. Ada sanad. Kemudian melihat kepada perawi thiqah ke tidak sebagainya. Maka apa yang menarik, itulah ajaran Islam, sangat detail, sangat terperinci. Sangat disiplin. Ilmu Islam ni sangat disiplin. Ini kita kena faham betul. Ini kita kena jelas betul. Dan kita juga tak nafi bahawasanya kita ni beramal mengikut Al-Quran dan Al-Hadis. Kita beramal memanglah ikut Quran dan Hadis, tu sudah tentu. Tetapi mesti mengikut panduan kepada ilmu yang kita nak bawa. Kalau ilmu akidah, maka ulama-ulama akidah, ulama-ulama tauhid yang memahami apa yang ada dalam Quran, dalam hadis. Kalau ilmu ilmu syariat lah, ilmu syariat. Syariat ni mesti dengan fiqh. Syariat itu mesti dengan fiqh. Apa beza syariat dengan fiqh? Syariat ni kita tahulah syariat Allah. Amalan secara praktikal yang nampak. Syariat suruh solat, suruh puasa, suruh zakat, suruh haji, ini syariat. Maka kita nak melaksanakan syariat dengan fiqh, ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni apa? Ilmu fiqh ni ilmu untuk memahami syariat, ilmu untuk memahamkan syariat, untuk kita faham syariat. Dan dengan faham tu kita dapat laksanakan syariat. Itu fiqh. Jadi fiqh sudah tentu melalui fuqaha, ahli fiqh. Juga dari sudut ilmu akhlak, maka ulama tasawuf yang pakar dalam bidang dia. Jadi isu pada hari ini kadang-kadang kita tak melihat kepada kepakaran itu. Hari ini orang isukan apa yang terbaru, isu tentang tarikat-tarikat.
Contoh tarikat Naqsyabandiyah, tarikat Syazuliyah, tarikat-tarikat Qadariyah. Tarikat-tarikat ni ada yang muktabar, macam mazhab fiqah juga. Mazhab yang 4 muktabar, mazhab Syafi'i, mazhab Ambali, Maliki, Hanafi. Tarikat ada mazhab dia, ada aliran-aliran dia, tarikat juga. Salah satu tarikat muktabar ni Naqsyabandiyah. Tarikat Naqsyabandiyah. Daripada tarikat Naqsyabandiyah ada cabang-cabang dia. Cabang dia banyak. Salah satu kalau kita di negeri Johor ni, kita yang di apa kita katakan yang ada tauliah tarikat Haujakan. Dia sebenarnya Hawajikan. Haujakan ni sebenarnya cabang daripada Naqsyabandiyah. Ada cabang. Sebab apa? Hawajikan ni dia dapat, kita katakan dia dapat tauliah sebab masih ada guru dia. Ada guru sambung menyambung, ada sanad. Tarikat Naqsyabandiyah ni sanad sampai Rasulullah. Jadi cabang salah satu Hawajikan. Ada tarikat yang kita dengar tarikat Aliyah, macam-macam lah. Cuma yang kita nak ikut tu pastikan tarikat yang bertauliah dalam sesebuah negeri ke negara tempat. Maksudnya kalau di Mesir ada tarikat-tarikat yang diiktiraf lah, tarikat-tarikat yang apa kita katakan yang muktabarah, yang diambil kira. Maka bila berkait dengan isu tarikat, mesti merujuk kepada mereka yang faham dalam ilmu tarikat, ilmu tasawuf. Mesti golongan ulama mutasawwifi, para ulama tasawuf, ahli tasawuf. Tak boleh nak bincang, nak menentukan tarikat tu betul tak betul, rujuk sebilangan kepakaran ahli lain, fuqaha nak bercakap tentang tasawuf, dia lain lah. Ahli hadis nak bercakap dengan tasawuf, lain lah. Tarikat mesti merujuk orang yang pakar, profesor, doktor yang pakar dalam bidang ilmu tasawuf, untuk menentukan bercakap mana landasan tarikat itu betul atau tidak. Ini dia. Maka setiap asas sumber terbesar, dua sumber terbesar Quran dan hadis. Ini kita jelas. Cuma kita nak ikut, contoh kalau kita nak baca Quran dengan betul, kita ikut ulama tajwid, ahlul qura, qari ahlul qura. Ilmu tajwid dia kaedah dia, ma la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Barang apa yang tidak sempurna kewajiban itu melainkan dengannya jadi wajib. Apa contoh kita nak baca Quran dengan betul? Baca Quran dengan betul wajiblah, mesti betul baca. Caranya macam mana? Caranya tajwid. Jadi ulama membuat metodologi macam mana nak boleh baca Quran dengan baik. Namanya ijtihad mereka dengan ilmu tajwid. Maka ilmu tajwid jadi wajib disebabkan jalan kepada nak betul baca tu dengan tajwid. Ini kita kena faham. Ilmu fiqah jadi wajib sebab jalan untuk kita nak melaksanakan syariat tu dengan ilmu fiqah. Ilmu akidah tu, ilmu tauhid itu jadi wajib kerana jalan untuk nak tahu iman, akidah mesti dengan ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Ini kita kena jelas. Ilmu akhlak, dalam bab akhlak, disiplin ilmu akhlak, macam mana nak tahu? Sudah tentu kena melalui ilmu tasawuf. Ini kita kena jelas. Sebab itu Imam Muslim ahli hadis, Imam Al-Bukhari ahli hadis, tapi mazhab fiqahnya mazhab Syafi'i. Kita beramal bukan direct hadis tu. Beramal bukan direct hadis, tapi beramal hukum daripada hadis-hadis. Beramal daripada hukum apa yang ada dalam Quran. Itu kerja siapa? Kerja al-ulama. Ini kita kena jelas. Kena jelas. Sebab Imam Muslim ahli hadis. Walau kumpul hadis, tapi dia sudut fiqahnya kena cari ulama fiqah juga bila nak buat fiqah. Tauhid kena cari ulama tauhid. Bukan ambil macam tu je, tidak. Imam Muslim gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari gurunya Imam Ahmad bin Hanbal ahli fuqaha. Imam Ahmad gurunya Imam Syafi'i. Tengok.
Maknanya ilmu-ilmu Islam ni dia sebenarnya ilmu Islam ini ilmu yang bersanad. Mazhab yang 4 tu bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala hadis-hadis yang keempat, manakala hadis-hadis seperti penceritaan alam ghaib, seperti azab kubur, padang mahsyar, titian sirat, pengadilan, Isra' dan Mi'raj, Dajjal, penurunan Nabi Isa, suasana hari akhirat, fitnah-fitnah akhir zaman dan sebagainya, merupakan rekaan para perawi hadis menurut liberalism. Islam liberal menganggap begitu. Yang ini ni kita termasuk rukun iman. Tauhid rukun iman. Ini apa yang ulama dah ijma'. Bila kata ulama dah ijma', maksudnya ulama bersepakat perkara itu termaktub dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Benda yang sepakat ulama, yang ijma'. Bukan sekadar ittifaq. Ittifaq ni sepakat yang barangkali sepakat kalau satu mazhab ittifaq boleh jadi. Mazhab yang lain tak ittifaq. Tapi ijma' semua mazhab muktabar ittifaq, semua mazhab muktabar ittifaq, semua mazhab muktabar ijma'. Ijma' maksudnya ijma' ni tak boleh kita tolak. Kalau kita tolak ijma' ulama, yang ulama kita dah ijma'kan, dah sepakat kan, macam puasa, azab kubur, hari kiamat, dah ijma'kan, kita tolak, jatuh kufur. Jangan main-main. Yang kelima, pandangan golongan liberal terhadap sifat nubuwah yang dikurniakan kepada Nabi hanyalah satu sifat keupayaan dalam memimpin manusia ke arah kebaikan. Jika ada manusia lain yang mampu untuk membimbing manusia ke arah kebaikan, maka dia juga dikira memiliki sifat nubuwah, sifat kenabian. Na'udzubillah min dzalik. Kita baca surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik. Maksudnya apa? Baginda Muhammad ni insan kamil, manusia sempurna, makhluk sempurna yang Allah Ta'ala ciptakan. Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita kejadian terhebatnya, terbesarnya dengan menciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Tak ada cacat cela, tak ada kekurangan. Tak ada cacat cela, tak ada kekurangan. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Syarat nak meletakkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik. Liman kana yarjullaha, pertama bagi siapa yang mengharap hari akhirat. Yang mengharap hari akhirat. Liman kana yarjullaha, yang mengharap Allah Ta'ala. Liman kana yarjullaha, yang mengharap Allah Ta'ala, wal yaumal akhir, dan juga hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira. Yang ketiga, syarat dia mesti mengingati Allah banyak-banyak. Maka kita letak di sini bahawasanya baginda Muhammad SAW contoh tauladan yang terbaik. Walaupun kita mencuba sedaya upaya mengikuti sifat baginda Muhammad SAW, apa yang ada? 4 sifat Nabi yang wajib diketahui. Pertama, siddiq. Kedua, amanah. Ketiga, tabligh. Keempat, fatonah, bijaksana. Keempat-empat ni walaupun kita ikut, sehabis baik kita ikut,
tak akan mendahului baginda Muhammad SAW. Jangan kata Nabi, para Nabi yang lain, sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama pun kita tak boleh nak sebiji macam tu. Masya Allah, tabarakallah, sangat sukar. Tak boleh sampai peringkat itu, sangat sukar. Nak ikut ulama pun, ada katakan ulama ni, perwatakan ulama ni kita nak ikut pun susah. Kita baca sejarah para alim ulama kita yang muktabar, masing-masing kehaibatan mereka. Imam Asy-Syafi'i, Imam Mazhab kita Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam An-Nawawi rahimahullah, lain-lain. Sangat Masya Allah, tabarakallah. Kita zaman hari ni, kalau kita nak ikut, kita boleh ikut, tapi ikutnya Masya Allah sangat sukar untuk kita kata kita mendahului mereka. Apatah lagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Ini kita kena jelas. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Bahawasanya yang takutkan Allah di kalangan para hambanya para alim ulama. Apatah lagi yang dinamakan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut contoh pun ikut contoh, tapi kita tak akan sama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Orang kata Nabi ni manusia biasa tetapi luar biasa. Sebab apa? Diberi wahyu. Kita biasa-biasa sahaja. Kita biasa-biasa. Nabi manusia biasa tapi diberi wahyu. Diberi wahyu kepadanya. Keenam, seterusnya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh dikritik kerana baginda juga manusia biasa seperti mana manusia-manusia lain. Sebagai manusia, kita boleh mengkritik dan memuji perbuatan baginda. Justru manusia perlu berfikiran kritis dalam menilai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya. Kita sesama kita boleh tak kritis, boleh lagi. Kita kritis ni boleh lagi sesama kita. Tetapi dengan Nabi Muhammad, para Nabi, para Rasul alaihi wassalatu wassalam, boleh tak kita kritis terhadap mereka? Tak boleh. Kerana apa? Kerana mereka maksum. Maksumun, al-maksumun, al-ismah, terpelihara. Terpelihara dari dosa kecil dan dosa besar. Terpelihara dari dosa kecil dan dosa besar. Manusia sempurna, insan kamil macam Muhammad SAW dan para Nabi, para Rasul alaihi wasallam. Kita tak boleh kritis. Kritis ni macam mana? Maksudnya kita boleh puji, boleh kritik. Itu maksud kritis. Nabi Muhammad tak boleh kita kritik. Rosak iman. Kritik Nabi Muhammad rosak iman. Sebab uswatun hasanah dah disebut dah. Tiba-tiba kita kritik, tak boleh, rosak iman. Tak boleh mempelekeh Nabi SAW, menyakiti hati baginda SAW. Tak boleh. Sama ada Nabi SAW sewaktu hidup maupun Rasulullah SAW sudah mati, meninggalkan dunia ini, tak boleh kita mengkritik Nabi. Mengkritik Nabi termasuk kita menyakiti diri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sesama kita, ya, para ulama pun mereka, walaupun mereka sesama mereka memuji-muji, dia ada ilmu dipanggil as-sana wan naqdu. As-sana wan naqdu. Kalau kita baca dalam manaqib kan, manaqib ni maksudnya apa? Tentang biografi alim ulama kita. Kadang kita ni zaman hari ni kita terbaca sesuatu kritikan terhadap ulama. Sesama ulama mengkritik ulama. Maka kita baca tu, kita pegang sungguh kritikan itu. Ini jadi masalah juga. Orang awam yang main baca-baca ni tak berguru dengan mursyid sebagai guru yang mursyid betul. Akhirnya bila dia tengok ada kritikan itu dia apa? Menghebohnya satu dunia. Ini jadi masalah. Kita jangan lupa ulama ni, sesama ulama dia ada dia sesama mereka. Mengkritik mana? Mengkritik dari sudut keilmuan, dari sudut hujah masing-masing. Ada di situ asana, ada situ
An-naqdu. As-sana' ni apa? Ada pujian ulama terhadap ulama. Para ulama memuji ulama. Dan ulama yang sama ada dia mengkritik. Tujuan kenapa ada as-sana' wan naqdu ni? Maksudnya nak kata ulama ni terlalu hebat. Alim ulama ni terlalu hebat. Walaupun hebat, tetapi ada an-naqdu tu, ada kritikan. Tetapi kalau kita tengok kritikan yang ada pada alim ulama ini tak sebagaimana kita orang awam. Kalau kita orang awam diletakkan di antara as-sana' dengan an-naqdu, pujian, pujian dan juga kritikan, maka yang ada pada kita kritikan saja, bukannya pujian. Aib kita saja. Tapi ulama ni sebab apa adanya an-naqdu diletak sekali? Nak katanya an-naqdunya tertutup disebabkan as-sana'. Siapa panggil tu? Kalau kita diletak pada kita, tak ada as-sana' ni, tak ada pujian langsung. Kritikan ajalah. Buruk ajalah. Tapi kalau letak kat ulama baik. Namun dalam baik dicari juga an-naqdu itu supaya apa? Supaya satu ulama tu dilihat dari sudut kesempurnaan dirinya. Sebab tu ada kritikan ni, jadi ada kesempurnaan terhadap diri. Dengan kritikan itu ada penambahbaikan. Mereka para alim ulama saling sempurna, menyempurnakan di antara satu sama lain. Adapun nabi, para nabi tak boleh kita kritis, tak boleh kritik. Kritik termasuk menyakiti hati baginda Muhammad SAW. Juga para nabi, para rasul alaihissalam yang lain tak boleh kita kritik. Kalau tentang syariat zaman dulu, sembelih anak ke apa ke yang Quran sebut, kita percaya, beriman. Kalau tak berlaku undang-undang itu zaman ini, itu pun pada nabi diberi wahyu, kita tak boleh petikai. Ketujuh, golongan liberal juga berpendirian. Seandainya Allah terkenal dengan sifat maha adil, mengapakah kandungan-kandungan di dalam perundangan Islam mewujudkan ketidakadilan dalam masyarakat? Ini dia. Ini apa? Jangan kata Nabi dia lawan, Allah Ta'ala dia lawan. Boleh kritik pula undang-undang Allah Ta'ala. Dia kata kalau Allah maha adil, kenapa undang-undang Islam tu tak adil pada masyarakat? Tak adil pada masyarakat tu kepala otak dia lah. Dia nampak macam tu. Kepala otak dia ni, dia faham. Sebab dia pakai akal rasional tu. Bila disebut antara keimanan kita, Allah Ta'ala mempunyai di antara minas sifat, sifat-sifat, al-asma' was sifat. Minal asma' was sifat. Di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala maha adil. Allah Ta'ala maha adil. Maka bila kita sebut Allah maha adil, kita break. Tak boleh kita petikai lagi. Kita dah break. Itu kalau kita tauhid dah, kita break cukup segitu. Allah maha adil. Kalau kita nak lebih lagi, kita melihat apa keadilan Allah Ta'ala. Keadilan Allah Ta'ala apa? Salah satu kita ni hidup. Sekarang ni hidup, bernapas. Udara yang Allah Ta'ala beri, oksigen yang Allah Ta'ala beri. Kita ni napas setiap detik, setiap saat Allah beri. Kita Alhamdulillah pun tak habis kita balas. Kita balas Allah Ta'ala beri kita udara boleh bernafas ni. Kita balas dengan ucapan Alhamdulillah, takkan habis. Takkan habis. Itu Masya Allah, itu maha adil Allah. Macam mana pula kita nak pertikai dengan undang-undang yang Allah Ta'ala tetap kepada kita? Ada pertikai undang-undang Allah Ta'ala? Tak boleh. Sebab akal manusia terbatas. Ini kita kena jelas dulu. Tapi liberal tidak, dia pakai akal. Kerana undang-undang Islam ni tak adil pada dia. Kan Allah Ta'ala maha adil ni dalam Islam meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan adil itu sama rata. Ini jadi masalah bila dia faham adil sama rata.
Anak lelaki belikan songkok, anak perempuan belikan songkok juga. Anak perempuan belikan telekung, anak lelaki belikan telekung juga. Ni ibu bapa, atuk nenek kena lihat anak cucu cicit zaman hari ni masalah mudah terjebak dengan LGBT. Ada yang terlibat dengan gay, lesbian berlaku. Ni kita kena usul periksa tengok. Anak laki-laki ni kita kena ajar benda yang keras untuk anak laki-laki. Ibu bapa ni nak didik anak laki-laki ni, kita kena letak tempat dia yang keras. Sesuailah sukan dia tu. Jangan bagi anak laki-laki main bola jaring, jangan. Bagi dia main bola sepak. Yang ganas-ganas lah, bola sepak ke rugby ke, yang ganas-ganas. Anak perempuan, kadang terlibat anak perempuan yang jadi macam lelaki. Sesuaikan anak perempuan tu main bola jaring, yang sesuai lah perempuan. Belikan alat makeup, kan ada kesesuaian tu. Dan anak-anak ni tak salah kita ajar dia doa, zikir. Kemudian zikir ni kita beritahu budak-budak, kita beritahu zikir dengan zikir ni nanti Allah sayang, ibu bapa sayang, tak apa. Kita beritahu hal buat zikir dapat dunia, semua dunia beritahu. Sebab ini peringkat didikan. Didikan tak jadi masalah. Kerana kita bentuk tu begitu. Jadi adil dalam Islam bukan sama kata. Adil dalam Islam tak lain dan tidak bukan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jangan kita petikai. Orang lelaki boleh poligami, kahwin 4. Orang perempuan tak boleh pula. Bayangkan orang ada saudara tu, sedari tu, dia hina Islam. Dia cakap dia ada 7 boyfriend, dia kata. Ada 7 laki. Ada 1 suami, 7 laki. Wallahu a'lam. Dia kuat, dia kata. Dia kuat. Ni apa perempuan cuma 1 lelaki aja dapat 1 suami aja tak kuat. Aku kuat, dia kata. Aku ada 7, dia kata. Dia pakai akal. Dia kira kuat begitu. Ni tak betul. Mesti kena sesuai. Lelaki dia kuat sebab apa lelaki ni kuat? Kan ada ahli sukan, atlet transgender. Dia dapat menang, tapi dia asal lelaki dan memang dia lelaki, memanglah dia kuat lawan perempuan. Mestilah dia menang. Kan tak adil tu. Adakah dunia menganggap adil? Perempuan jadi lelaki jadi perempuan, masuk sukan perempuan. Lepas tu dia menang pula. Habis yang dah betul-betul perempuan ni macam mana? Dia tak ada hak untuk dia menang. Dia tak boleh. Sebab manusia ni dia ada fitrah. Lelaki cari perempuan, perempuan cari lelaki. Ini fitrah manusia. Tapi kalau lelaki dia cari lelaki juga, melawan fitrah. Perempuan cari perempuan, melawan fitrah. Ini dia. Macam contoh solat. Ada perempuan ada masa dia tak solat. Cuti haid kan. Perempuan tak boleh kata orang lelaki boleh lah, untung dia dapat solat, aku tak dapat solat. Separuh agama aku, dia kata gitu kan. Dia faham hadis macam tu secara kasar macam tu. Tidak. Allah beri sama pahala lelaki perempuan. Kita tak solat, orang perempuan tak solat, dapat tak pahala? Sebab uzur? Dapat pahala. Hati nak solat tapi sebab uzur tak solat. Kalau dia solat haram pula, dapat dosa. Lawan haram kan dapat pahala. Ini dia, kita kena faham. Jadi peluang orang perempuan banyakkan zikrullah. Bila orang perempuan tu dalam keadaan haid, sebenarnya peluang dia memperbanyakkan zikrullah, banyakkan selawat. Banyakkan selawat, zikrullah, banyakkan sedekah, banyakkan menuntut ilmu, macam-macam benda boleh buat. Walau tak diberi cuti sembahyang. Orang lelaki pula jangan kata
Jangan kata orang perempuan boleh cuti, aku tak cuti. Tak boleh pula. Sesuai pada kita orang lelaki. Kena sembahyang 5 waktu. Tak ada keuzuran haid tu. Tak ada uzur sakit yang lain itu pun kena qada sebagainya. Yang ke-8, selain itu pertubuhan bukan kerajaan NGO. Ngong NGO. NGO ni ada yang bagus, ada yang tak bagus lah. Yang tak bagus ni Islam liberal, sister in Islam satu. Pertubuhan bukan kerajaan NGO seperti G25. G25 ni macam Mak Datin punya tu. Turut mencadangkan agar undang-undang penangkapan golongan berkhalwat dikaji semula kerana mengganggu hak pribadi dan hak kebebasan. Institusi agama, Jabatan Agama Islam, di setiap negeri ada bahagian penguatkuasaan. Penguatkuasaan agama berdasarkan undang-undang agama lah, undang-undang syariah. Jadi mereka ni sebenarnya tujuan penguatkuasa ni adalah untuk mencegah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Itu tujuan utama dia lah. Kaedah dia dah sudah tentu nak mengelak daripada orang buat maksiat, buat kesalahan. Kesalahan ni bukan sekadar khalwat, zina sebagainya, tetapi juga berkait dengan fahaman sesat sebagainya. Jadi ini tujuan penguatkuasaan. Kemudian penguatkuasaan ni mereka bertindak ada SOP dia. SOP dia bukan suka-suka serbu rumah orang, tidak. Jadi SOP dia ada cara, ada penguatkuasaan. Dalam kita urusan dunia pun banyak penguatkuasaan. Nak parking kereta kena parking tempatnya, kena pasang kupon kan, ada penguatkuasaan. Jalan raya ada, kalau laju lebih had laju kena saman sebagainya. Ada penguatkuasaan dia. Buang sampah tak boleh suka hati. Dalam hal agama ada penguatkuasaan berdasarkan undang-undang yang sedia ada. Undang-undang syariah, enactment undang-undang syariah negeri. Maka penguatkuasa ni tugas dia untuk mengawal keadaan. Ini penting. Kalau orang berkhalwat, orang berkhalwat ni diberi bebas, tak ada penguatkuasaan, ni sangat bahaya lah. Dia ada perkara-perkara yang asal hukum tak boleh, tapi beberapa keadaan jadi boleh. Contoh berlaku mudarat sesuatu tu. Contoh keadaan okey je, tapi banyak anak luar nikah. Tengok amannya, tapi tiap bulan ada anak luar nikah, jadi mudarat. Jadi macam mana nak cegah anak luar nikah ni? Maka adanya penguatkuasaan. Itu salah satu. Kita serbu rumah orang tak boleh. Serbu rumah orang yang suka serbu tak. Itu berdasarkan ada laporan, ada siasatan, sebab nak mencegah perkara-perkara yang boleh membawa kepada mudarat itu. Ini kita kena faham. Contohlah kalau dalam mesyuarat, orang bermesyuarat, ada perkara apa kita katakan aib-aib ni, benda yang panggil aib-aib ni, atau kita kata mengumpat lah, bahasa kita mengumpat. Mengumpat ni asal hukum haram, tapi ada perkara yang dibolehkan mengumpat. Ada benda yang boleh mengumpat. Contoh, mengumpat sebab nak minta fatwa. Jadi mufti nak keluar fatwa, dia kena tahu. Mengumpat sebab nak mesyuarat. Mesyuarat tu dia mengumpat tu tujuan dia nak mesyuarat tu sebab nak islah, nak memperbetulkan. Jadi dalam mesyuarat. Tapi dalam mesyuarat je, jangan luar mesyuarat sambung lagi mengumpat, berdosa pula. Dia just cukup. Itu pun qadar dia lah. Jangan melampau-lampau sangat qadar dia. Ada perkara begitu. Dan juga ada juga yang diizin syarak mengumpat. Kita mengumpat kalau orang contoh nak beritahu sesiapa tu, seseorang itu, tapi tak tahu-tahu. Si Karim mana? Alah, Karim yang duduk dekat tongkang pecah. Tongkang pecah mana? Alah, sebelah masjid tu. Masjid mana? Dia tak faham. Kita pun sebut, alah, Karim yang
Karim yang kepala botak, baru faham. Itu boleh. Dia tak tahu siapa, terpaksa sebut kepala botak je. Itu contoh. Ada perkara-perkara diizin syarak, dibolehkan. Ini dia. Cumanya kaedah asal, hukum asal tak boleh. Melainkan ada syarat-syarat. Ni bagi orang yang belajar. Saya nak ulas panjang-panjang nanti. Kesembilan, liberal berpendapat tafsiran daripada para ulama hanya bertujuan untuk memonopoli dan menghukum pandangan yang lain sebagai pandangan yang salah dan sesat. Ni pertama dia dah tak faham lah. Dia tak faham, tadi saya dah sebut ilmu Islam mesti melalui ulama tadi. Tapi dia menganggap ulama ni memonopoli semua. Semua kenapa kena ulama? Tak boleh ke kita fikir sendiri? Yang ke-10, saya terus dulu. 10, ilmu-ilmu Islam seperti usul tafsir, usul fiqh, usulul hadis, al-jarah wa ta'dil dan sebagainya adalah ilmu yang muncul akibat pemahaman manusia yang tidak lepas daripada kecacatan dan kesalahan. Okey, 9-10 ni saya terus rangkumkan, kaitkan. Di mana kita katakan kita kena faham. Sebab apa kita kena ikut para ulama? Saya ulang lagi. Kenapa kita kena ikut para ulama? Kerana dengan mengikut ulama itu sebenarnya kita mengikut Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab ilmu ulama ni bersanad. Bila disebut ilmu ulama ni bersanad, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bila kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mazhab apa? Ada orang kata Nabi pun tak ikut mazhab. Memanglah Nabi mengambil wahyu dari Allah Taala. Nabi ni memang dapat wahyu daripada Allah Taala, malaikat Jibril aja. Melalui malaikat Jibril perantaraan. Kemudian para sahabat pula dapat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ada. Para sahabat ni ada dua. Satu min kibaris sahabah, yang kedua min sigharis sahabah. Sahabat yang senior, hebat-hebat ni, dan sahabat yang junior, yang peringkat kanak-kanak, budak-budak. Jadi mereka saling mengajar, belajar, mempelajari, belajar. Sahabat ni dan sudah tentu Nabi Muhammad ada. Ini jelas. Kita nak ikut tak para sahabat, ikutlah. Tapi kita tak nampak Nabi, tak nampak para sahabat. Jadi yang nampak sahabat ni siapa? Kita jangan kata nak ikut Nabi, kita solat nak ikut Nabi. Riwayat Al-Bukhari sebut, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kamu sebagaimana kamu tengok aku solat. Kita solat nak ikut sebiji macam Nabi, rokok, sujud. Tapi kita tak tahu. Kita kena ikut yang dekat dengan Nabi. Siapa? Para sahabat. Nak ikut para sahabat pula macam mana? Kita pun tak duduk zaman para sahabat yang ada Nabi tu. Tak nampak pun. Jadi kita kena ikut siapa? Para tabi'in. Tabi'in ni siapa? Mereka yang tak sempat dengan Nabi tapi sempat dengan para sahabat. Kita sempat tak dengan tabi'in pun kita tak nampak juga. Jadi siapa kita kena ikut? Orang yang tak yang walau tak nampak sahabat, orang yang selepas tabi'in, tabi'in. Tabi'in ni tak sempat dengan sahabat tapi sempat dengan tabi'in. Ini dipanggil 3 kurun tu. Sebaik-baik kurun 3 kurun tu. Kurun aku dan sahabat lah. Kurun lepas tu tabi'in. Kurun selepas tu lagi yang ketiga, kurun yang ketiga tabi'in. Kalau tak sempat sahabat tapi sempat dengan tabi'in. Okey. Kemudian macam mana pula selepas tabi'in? Kita kata ni para ulama ni. Kenapa para ulama tu kita kata bersanad? Contoh, ada orang hari ni dia timbul antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ulama nak ikut mana? Antara hadis Nabi dengan ulama nak ikut mana? Kita kena jelas dulu.
Kita ikut Nabi, kita ikut Nabi, hadis Nabi, kita ikut Nabi dengan cara ikut ulama. Kita ikut ulama sudah tentu kita ikut Nabi. Ni kena jelas. Dia tak akan bersalahan kat situ. Kita ikut Nabi, ikut hadis dengan cara mengikut ulama. Kita ikut ulama kerana ulama itu mengikut hadis. Jadi tak timbul itu. Kemudian ada yang kata Nabi tak ada mazhab. Nabi pun ikut mazhab mana? Kita sibuk nak ikut mazhab Syafi'i. Adakah mazhab Syafi'i tak sampai kepada Rasulullah? Ini persoalan. Kena ingat anak murid Imam Asy-Syafi'i siapa? Anak murid Imam Asy-Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah imam pengasas mazhab Hambali. Imam Ahmad. Imam Ahmad belajar dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah belajar pula dengan siapa? Belajar dengan Imam Malik, imam mazhab Maliki. Imam Asy-Syafi'i tak sempat dengan Imam Abu Hanifah, imam mazhab Hanafi. Tetapi belajar dengan anak murid Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syaibani. Imam Asy-Syaibani. Kemudian Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Imam Malik belajar dengan siapa? Imam Malik belajar dengan Imam Nafi'. Imam Nafi' ini tabi'in. Imam Nafi' belajar dengan Imam Al-A'raj. Imam Al-A'raj ni tabi'in. Al-A'raj belajar dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ni sahabat Nabi. Abu Hurairah belajar sudah tentu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah pula salah seorang tabi'in. Imam Abu Hanifah ni tabi'in dan belajar dengan min kibarit tabi'in. Imam Abu Hanifah ni min sigarit tabi'in barangkali. Belajar dengan min kibarit tabi'in, 4,000 tabi'in Imam Abu Hanifah belajar. Dan Imam Abu Hanifah ni sempat dengan siapa? Sempat dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sezaman sempat tabi'in yang sempat jumpa sahabat. Barangkali sahabat yang umur usia dah tua-tua, maka belajar dengan tabi'in yang besar, antaranya Atha bin Abi Rabah, antaranya Ikrimah dan lain-lain. Jadi 4 mazhab fiqh ni sampai tak kepada Rasulullah? Sampai. Dah tu kenapa tak nak ikut ulama? Kenapa kita kata ulama ni reka sendiri? Dia reka. Ulama ni buat metodologi usulul fiqh, usulul tafsir, usulul hadis, jarah wa ta'dil. Kaedah-kaedah yang dibuat ni untuk siapa? Untuk kita lah, nak mudahkan kita. Kalau ulama bagi kita hadis-hadis Nabi, nah ni ambil ni. Hadis Bukhari, Muslim, Sunan Sitah apa. Semayanglah engkau, puasalah engkau apa. Memang habislah. Macam mana kita nak pilih-pilih tu? Ada disiplin, ada rukun solat, ada syarat sahabatal solat. Ni kita kena faham. Quran hadis ni ibarat macam bahasa kita mudah kalau jual ubat di farmasi. Farmasi ni tempat jual ubat. Kita nak ubat, kita pergi belilah kat farmasi. Tapi ada ubat-ubat yang tak boleh beli kat farmasi. Kena rujuk doktor. Doktor ni ibarat kalau doktor ilmu tauhid, ajar tauhid. Doktor ilmu fiqh, ajar fiqh. Doktor ilmu tasawuf, ajar tasawuf. Doktor ilmu hadis, doktor ilmu tafsir, mengajar bidang-bidang dia. Bahan dia mana? Farmasi. Sumber dia tu, masadir, sumber utama sudah tentu Al-Quran dan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ke-11, seruan sekularisme di Malaysia berusaha untuk menerapkan pemikiran cara moden dalam masyarakat Islamnya dengan menjadikan akal fikiran sebagai pengukur dalam menilai kebenaran.
juga seruan liberal menyeru kepada sekularisme. Sekularisme ini memisahkan agama dengan kehidupan, memisahkan agama dengan pemerintahan. Maknanya agama, pemerintahan lain, ekonomi, agama lain. Jadi nak kapitalis ke, nak riba ke, ikut dalam bidang ekonomi. Pemerintahan ikut. Nak halal ke, nak haram, tak ada berkait dengan agama. Kemudian liberalisme juga membawa konsep pluralisme. Ini saya dah bahas berkait dengan pluralisme. Pluralisme agama menurut perkataan dalam bahasa Arab at-ta'addudiyah ad-diniyah, yang bermaksud kepelbagaian agama. Ideologi pluralisme agama bertujuan untuk menanamkan sifat dalam diri penganut Islam agar lebih terbuka dalam menerima agama-agama lain dan menganggap martabat semua agama adalah sama sahaja. Antara isu-isu pluralisme agama yang berlaku di Malaysia ialah, pertama, pada 25 Disember 2012 telah membuat tuntutan yang ekstrim apabila meminta Kerajaan Persekutuan Malaysia untuk memberi kebenaran secara rasmi agar kalimah Allah boleh digunakan oleh penganut agama Kristian. Penggunaan kalimah Allah itu ingin digunakan dalam upacara keagamaan Kristian kerana wujud kenyataan yang mengatakan Islam membenarkan penggunaan kalimah Allah. Kalau kita nak jelas, sebenarnya penggunaan kalimah Allah ini berlaku di situ ikhtilaf ulama. Adakah boleh orang bukan Islam itu menggunakan kalimah Allah? Secara asas orang bukan Islam itu boleh menggunakan kalimah Allah. Tetapi kalau andai kata digunakan dengan syarat, jika dia menggunakan kalimah Allah untuk menghina Islam, menghina Allah Ta'ala, maka dilarang sama sekali bagi mereka yang duduk dalam negara orang Islam ni, negara Malaysia ni, tak boleh. Sebab kalau sewenang-wenang diberi, sewenang-wenang juga tujuannya memang tabsyir Masihi lah, untuk sebarkan kristianisasi. Dia bukan betul-betul pun. Dia nak guna tu bukan apa pun. Dia guna tu untuk tabsyir Masihiyah, tabsyir gerakan kristianisasi. Ini kita kena faham. Lepas tu ada orang cadang supaya rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, isu ni dululah. Bila orang sibuk, mereka sibuk nak guna nama Allah, bila dicadang supaya rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan diubah kepada kepercayaan kepada Allah, tutup kes terus. Kalau rukun negara daripada kepercayaan kepada Tuhan tukar kepercayaan kepada Allah, itu dia tak berani. Ada terus tutup cerita. Ini tutup cerita. Ini berlaku bila di parlimen mereka tuntut ni penggunaan di sebelah Sabah, Sarawak, belah sana lah, bukan Semenanjung kita. Mereka nak guna kalimah Allah. Orang berbincang isu kalimah Allah, semua bercakap. Akhirnya ada seorang ahli parlimen beritahu kalau semua setuju nak guna kalimah Allah, agama-agama lain setuju nak guna kalimah Allah, daripada rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, tukar kepada kepercayaan kepada Allah. Tutup kes semua. Diam dia, tak bercakap apa. Dia tak terima, dia dengar macam tu takutlah. Sebab kalau sebut kepercayaan kepada Allah, maknanya apa? Semua mesti agama Islam lah. Tu takut pula. Ini dia. Dia cuba sebenarnya apa yang mereka buat ni untuk nak menyampaikan tabsyir Masihiyah dia. Dan golongan pluralism ataupun golongan liberal ini sudah tentu ke arah mereka. Sebab golongan liberal ni orientalis barat, ejen barat. Ini dia. Yang kedua, cobaan menubuhkan Majlis Suruhanjaya antara agama-agama atau juga dipanggil IFC dan IRC dilakukan oleh kumpulan hak asasi manusia. Memorandum telah dikemukakan dan sebanyak 14 tuntutan yang akan menjadi perbincangan utama. Kesemua tuntutan dikemukakan berkaitan dengan hak-hak orang Islam. Yang disebut
tentang hak-hak orang Islam di Malaysia. Kelebihan orang Islam di Malaysia, contoh IC ada nama Islam. Dia nak buang, tak perlu sebut Islam tu. Islam, Buddha, Hindu, Islam tu tak perlu sebut. Kemudian hak penjagaan anak. Anak yang lahir dalam kalangan anak yang lahir bila ibu bapanya salah seorang Islam, seorang murtad, maka dia nak hak penjagaan anak tu. Anak tu tak boleh ke agama Islam dia, isu-isu yang macam tu. Itu kita kena kena bijaksana lah. Pemimpin-pemimpin orang Islam ni dia kena bijaksana. Bukan bijak sini kat sini je. Dia kena bijaksana, dia kena fikir jauh demi kepentingan Islam dan umat Islam. Dan juga nak menjaga perkawaman yang ada di Malaysia. Walau kita tak nafi berlaku di satu tempat, nenek tak salah saya menjaga anak Islam. Nenek ni bukan agama Islam, Buddha tak salah saya. Tapi anak ni diberi pendidikan agama, dimasukkan sekolah agama, belajar Quran. Anak ni bagus, memang anak ni dididik dengan Islam. Nenek itu tak Islam pun. Jangan menggunakan hujah itu 1 dalam 1000. Kalau kita beri pelepasan macam tu, orang bukan Islam boleh suka-suka hati ambil anak angkat ke apa ke, maka kita sebenarnya membuka pintu mudarat yang lebih besar. Jangan ambil satu. Itu maksudnya apa? Maksudnya walau macam mana pun Allah Ta'ala nak beri hidayah, buatlah macam mana pun, kalau Allah nak beri hidayah, tak ada siapa boleh halang. Cuma kita, apa yang kita usahakan ni mesti usahakan ke arah nak memperbanyakkan orang kepada petunjuk Allah, bukan nak buka pintu kemudaratan, pintu yang membawa orang kepada kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Kebebasan, seterusnya kebebasan hak asasi manusia. Antara isu-isu dibawa oleh pejuang kebebasan hak asasi manusia ialah: pertama, undang-undang yang menghalang tingkah laku seksual songsang, berpakaian menyalahi fitrah dan menolak penukaran jantina wajib dihapuskan. Kita lihat hari ni bila berlaku budaya songsang ni, apa yang berlaku? Penyakit HIV ni. HIV tu punca daripada masalah seks songsang atau campur baur, zina. Nak elak pula orang kata kena guna kondom sebagainya. Dia tak ingat hukum zina, tapi dia kira yang itu. Berpakaian menyalahi fitrah, kan susah nak nentukan seseorang kalaupun dan dia nak masuk bilik air mana, kan susah. Takkan nak buat satu lagi bilik air, ada 3. Bajet kena lebih. Dibincang kondan ni nak masuk mana, nak masuk bilik air perempuan ke bilik air lelaki. Bilik air lelaki kan habis kena serang. Bilik air perempuan, orang perempuan pula takut. Takkan nak buat lagi satu bilik air. Dah jadi isu kat situ. Sepatutnya dalam perkara ni kita tegas. Ada prinsip budaya orang, masyarakat kita tak sesuai benda ni semua. Banyak istilah yang menunjukkan orang beragama Islam mempunyai kebebasan beragama. Dia guna macam-macam cara. Juga kesetaraan gender, ini kita jelas. Dia nak kesetaraan gender. Antara isu kesetaraan gender yang diperjuangkan oleh feminis Muslim adalah pertama menolak poligami, kerana berdasarkan pemahaman mereka akan menindas kaum wanita. Yang kedua, memperjuangkan persamaan tuntutan penceraian. Isteri mempunyai hak untuk bercerai tanpa membuat permohonan penceraian di mahkamah. Ni kita kena jelas undang-undang yang sedia ada. Pertama berkait dengan poligami lah. Poligami ni kalau kita bercakap dia jadi isu yang besar antara orang perempuan. Kalau dengar poligami ni macam ribut dah jadinya. Tapi ini memang benda yang ada dalam Quran. Tapi syaratnya memanglah syarat adil lah. Dan hari ni juga ada saddu zari'ah. Saddu zari'ah ni kita nak menutup kerosakan. Maka bila berpoligami itu, mahkamah akan menentukanlah macam mana kesesuaian orangnya boleh tak poligami sebagainya. Ada sudut kewangan, ada sudut adil, ada sudut persefahaman macam-macam.
Yang kedua berkait dengan tuntutan cerai. Kita kena jelas, orang lelaki memang ada kuasa talak tu. Tapi orang perempuan ni dia boleh menuntut fasakh kalau berlaku sesuatu lah. Contoh dia dera, apalah benda-benda. Ada boleh buat tuntutan fasakh. Maka benda tu ada. Jangan kita kata tak ada. Cuma beza. Dia ada beza. Kalau orang perempuan diberi peluang boleh talak, masya-Allah tabarakallah. Ramai lelaki jadi duda semua. Kalau perempuan ni diberi kuasa talak, orang lelaki yang perangai perempuan pun kalau kalau ada kuasa talak tu masya-Allah. Baru 5-6 bulan kahwin dah tak sabar dah. Itu jadi masalah anak muda-mudi. Contohnya lelaki yang pemikiran macam perempuan. Sebab orang lelaki ni dia budaya dia bukan orang yang sikit-sikit terasa kan. Bukan. Orang lelaki dia bukan macam tu. Orang lelaki ni kalau dia duduk mengeteh sama dia, dia tak bincang benda-benda dekat rumah, adik-beradik tak suka ni, tak suka ipar duai. Dia tak bincang benda tu semua. Dia bincang hal dunia je. Hal dunia antara bangsa. Brazil menang ke tidak, itu dia sembang je. Sebab orang lelaki ni tak masuk kepala dia. Kalau orang perempuan cerita tak suka ni lah apalah, tak masuk kepala dia. Itu bukan jenis orang lelaki. Tapi kalau orang lelaki dia cuba masuk juga kepala di situ, dia macam orang perempuan lah. Penyakit beri kuasa talak pada dia. Tak boleh. Tapi orang perempuan dia ada perasaan-perasaan gitu. Bayangkan kalau dia diberi kuasa boleh talakkan lelaki, masya-Allah tabarakallah. Allah jadikan dah cukup cantik dah. Itu kelebihan dia. Tapi saling lengkap melengkapi lah. Sebab orang lelaki ni fikir hal-hal besar, hal-hal kecil remeh tak fikir. Orang perempuan hal-hal remeh dia fikir pula. Jadi saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Kalau cerita hal besar je, hal negara, hal dunia, hal politik, hal ekonomi, hal-hal apa semua, yang kecil-kecil dia tak fikir, tak boleh juga. Tu kelebihan orang perempuan. Ini kita kena faham. Dalam pada masa yang sama orang perempuan kita fikir hal besar jugalah satu masa tu. Berkongsi idea, pengalaman hidup. Kena contohi orang lama-lama. Walau kerja bergaduh, ada orang tua laki bini bergaduh, tapi sampai ketua alhamdulillah. Bergaduh ni biasa. Yang pelik tak bergaduh tu pelik. Banyak kes penceraian tak bergaduh, dia diam apa sedar-sedar nak cerai. Nauzubillah min zalik. Orang tua dia bergaduh tapi kekal sampai ke hujung. Biasalah tu. Kita bila bergaduh ni rempah ratus lah. Rempah. Ini dia. Ketiga, pelaksanaan hukum hudud. Tidak memberikan keadilan kepada kaum wanita kerana wanita tidak boleh menjadi saksi. Ini satu lagi isu berkait dengan saksi. Saksi tak boleh wanita. Ini hukum yang sudah tetap. Yang mesti kita kena faham. Yang keempat, feminis Muslim menentang konsep patriarki. Seperti terdapat ketidakadilan dalam fiqh dan syariat Islam apabila mengutamakan hak kaum lelaki melebihi daripada hak kaum wanita. Ini sebenarnya tak berlaku benda ni. Sebenarnya kelebihan kepada wanita tu lebih. Wanita ni lebih. Orang apa dalam Islam, memang Islam ni memuliakan wanita. Salah satu Islam memuliakan wanita, orang perempuan ni menutup aurat. Sebab apa wanita Islam ni menutup aurat? Sebab nak jagalah wanita Islam. Nak jagalah. Barang mahal mesti ada jaga, tertutup. Barang mahal. Kalau kata martabat wanita tu boleh dedah aurat, wanita tu boleh dedah aurat, maka wanita yang tak ada segan silu, yang boleh dedah aurat, semua orang nampak, maka maruahnya macam mana? Ini kita kena faham perkara-perkara ni. Ini ada orang buat kajian. Orang putih ni, orang putih dia pandai buat kajian. Mulanya orang putih ni dia pakai tudung. Orang perempuan, orang putih. Saya tengok satu video, dia berjalan dekat bandar pakai tudung macam orang Islam. Dia jalan tu, orang lelaki semua tak pandang dia. Punya jaga, orang lelaki tak ada. Sekali kedua, dia dedah pakaian dia, aurat dia. Dia bawa video, rakaman.
Semua orang lelaki toleh. Agaknya Pak Haji pun toleh juga. Habis dah dapat free, toleh juga. Ni berlaku begitu. Maknanya Islam ni cantik. Cantik, jaganya wanita tu dimuliakan begitu. Saya tak sempat hari ni nak baca juga kitab tasawuf macam tak sempat. Dia cuba habiskan ya. Yang kelima, menutup aurat dengan memakai tudung adalah pemakaian bagi tamadun Arab. Ni dia banyak. Kita tak nafi ada perkara-perkara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diteruskan orang Arab, amalan-amalan orang Arab tu diteruskan. Kita tak nafi, ada jugalah. Amalan-amalan Arab tu diteruskan. Yang ada adat budaya yang baik, yang syariat tak jadi masalah dalam perkara itu. Yang baik ini dalam perkara kalau kita belajar dalam ilmu usul fiqh dalam bab urf, ada di situ al-adatus sahih dan adatus sahih dan adatus sahih, adatul fasid. Adatus sahih ni satu adat ni dia kata ada ya'udu adatan, yang berulang. Benda adat ni benda yang berulang, jadi tradisi, jadi budaya berulang. Selagi mana budaya tu baik, tak menyalahi syarak, boleh diteruskan. Kalau adatul fasid, suatu budaya tu yang berulang-ulang tapi tak baik menurut syarak, maka tak boleh dibuat. Contoh baru ni kita bila masuk awal Muharram, nak masuk hujung Zulhijjah, kita baca doa akhir tahun. Awal Zulhijjah, awal Muharram kita baca doa awal tahun, doa akhir tahun, awal tahun. Doa ni dalam surah Ghafir, surah Mukmin. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Taala berkata, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Taala berfirman, Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenan doa kamu. Ini dengan lafaz yang umum. Lafaz yang umum, apa maksud yang umum? Menggalakkan, menganjurkan kita berdoa. Dianjurkan untuk kita berdoa. Dalam Islam kita kena berdoa. Bila masanya, bila tempatnya, keadaannya, di situ tak ada masa kecuali tempat-tempat yang haram kita berdoa lah, dalam bilik air, kan? dalam tandas, tempat-tempat yang kotor. Itu tidaklah. Tetapi secara asas kita nak berdoa masa bila, kat mana, tak jadi masalah. Kecuali tempat yang saya kata dalam tandas tak boleh. 2 tandas sebelum masuk baca doa, kan. Dan juga kita menentukan secara khusus, tidak bermaksud kita melaksanakan ibadat khusus. Ni kita kena faham. Jangan faham ibadat umum dan ibadat khusus ni macam kita faham. Yang umum, umum. Yang khusus tu khusus. Kita sekadar faham itu. Dalam kaedah syarak, ibadat yang khusus tu dipanggil ibadat mahdah. Ibadat yang umum dipanggil ibadat ghair mahdah. Ibadat mahdah, ibadat yang umum ni ibadat yang tak boleh ditukuk tambah. Macam contoh solat. Solat zuhur 4 rakaat. Tak boleh tukuk tambah. Nak seronok lah, ambil 5 rakaat lah, 6 rakaat. Tak boleh. Solat asar 4 rakaat. Solat maghrib 3 rakaat. Ni tak boleh tukuk tambah. Hukum yang termaktub. Haji, pergi haji, zakat yang termaktub. Dia punya rukun-rukun, syarat, sah batal, semua. Itu pun dihurai oleh ulama-ulama. Tapi secara asas, benda yang wajib, yang tetap, tak boleh ubah. Ada di situ ibadat ghair mahdah. Ibadat yang ada di situ kita tambah. Kita tambah dia, kita sesuaikan, kita keadaankan. Contohnya seperti apa? Ibadat yang asal hukum menganjurkan doa. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Allah Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenan doa kamu. Maka bila kita katakan begitu tu dalam surah Mukmin, Al-Mu'min atau surah Ghafir ayat 60, umum perintah berdoa. Maka bila kita berdoa secara khusus, kita doa menjadi tradisi, adatus sahih, tradisi kita, adatus sahih, iaitu kita doa awal tahun, akhir tahun, awal tahun, akhir tahun, awal tahun. Kita doa itu menjadi tradisi yang kita lakukan. Maka yang kita lakukan itu boleh ke tidak? Boleh, kerana termasuk adatus sahih dalam ilmu usulul fiqh. Kemudian ada yang bercakap, tetapi mana boleh ibadat khusus yang Nabi tak buat, kita tambah-tambah, ada doa awal tahun, akhir tahun. Ini kan bid'ah dolalah disebut begitu. Untuk nak mengharamkan doa awal tahun, akhir tahun, kita kena cari dalil mengharamkan dia. Ada tak dalil mengharamkan khusus doa awal tahun, akhir tahun? Sebab kita menggunakan kaedah asal umum, dianjurkan berdoa, maka kita berdoa sewaktu kita awal tahun, akhir tahun, menjadi tradisi masyarakat kita. Jadi untuk nak mengharamkan doa awal tahun, akhir tahun, kita mesti mencari dalil khusus mengharamkan dia. Sebab kita dah guna kaedah asal tu umum, bukan guna khusus. Asal umum digalakkan doa masa bila, keadaan bila, cara bila, macam mana, kita tetapkan awal tahun, akhir tahun salah satu. Mesti kena cari dalil mengharamkan doa awal tahun, akhir tahun tu. Mesti kena cari, ada kaedah dia. Apa kaedah dia? Kaedah ini disebut al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulla ala tahrim. Asal segala sesuatu itu hukumnya harus, asalnya harus. Asal sesuatu harus. Suruh berdoa. Kemudian nak berdoa masa bila? Kita doa awal tahun, akhir tahun berdasarkan tradisi masyarakat kita. Bila masuk awal Muharram, kita doa awal tahun, akhir tahun ini. Itu menjadi tradisi kita. Jadi selagi mana asal suatu perkara itu harus, sehingga menunjukkan kepada pengharamannya, dalil yang khusus pengharamannya. Selagi tak ada dalil yang khusus pengharamannya, maka perbuatan itu tidak dikira haram. Ini kena jelas. Bukan apa buat benda ni tak ada dalam hadis haram, tak ada dalam sumber haram, bukan kira begitu. Dia ada ilmu usulul fiqh tu, kita kena tahu. Bukan kira asal Nabi tak buat, tak boleh buat. Asal Nabi tak buat, tak boleh buat dalam ibadat-ibadat khusus. Kita kena faham, bid'ah itu dalam mazhab kita Syafi'i ada dua. Satu bid'ah hasanah, yang kedua bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah ni perkara yang Nabi tak buat, tetapi tidak menyalahi syarak. Dia mukhalafah sunnah, Nabi tak buat, tapi tidak menyalahi syarak. Hukum tidak menganggap dia salah. Selagi mana tadi kita kata, selagi mana hatta yadulla ala tahrim, sehingga ada menunjukkan pengharaman yang khusus terhadap dia. Itu dipanggil bid'ah hasanah. Yang kedua bid'ah sayyi'ah, atau ini kita sebut dalam hadis bid'ah dolalah, bid'ah yang buruk. Bid'ah yang buruk ni memang secara khusus ada pengharamannya. Yang Nabi tak buat, kita buat, tapi haram menurut syarak. Ini kita kena jelas dulu. Jadi perkara yang kita buat, walaupun Nabi tak buat, kita buat, tak salah dengan syarak. Kebanyakannya berkait dengan asas kepada dalil-dalil yang umum. Contoh apa? Kita, masyarakat kita, menjadi tradisi budaya kita, lepas solat kita berwirid ramai-ramai. Kemudian kita berdoa sama-sama, imam doa, makmum aminkan. Lepas tu kita berselawat sambil bersalaman. Pertama, wirid. Ada tak dalam hadis wirid zikir? Ada. Dianjur tak kita wirid zikir? Ada. Kedua, berdoa, disuruh berdoa. Ada tak anjuran suruh berdoa? Ada. Yang ketiga, berselawat. Ada tak disuruh berselawat? Ada. Wajib lagi berselawat.
Yang kelima, bersalaman. Ada tak disuruh dalam Islam bersalaman? Pun ada. Mengeratkan silaturahmi, bersalaman. Zikir, wirid ni ada, doa ada, selawat ada, salam pun ada. Cumanya dilakukan lepas solat, secara khusus lepas solat. Dia kata buat macam tu Nabi tak buat. Itu je isunya. Jadi buat macam tu Nabi tak buat, dipanggil bid'ah. Tapi hasanah tak? Hasanah. Sebab apa? Sebab perbuatan itu hasanah. Pertama, dia wirid, zikir, hasanah. Yang kedua, dia doa. Imam doa, makmum mengaminkan. Dua. Yang ketiga, dia berselawat. Yang keempat, bersalaman. Salam sambil selawat. Itu semua ada. Itu semua hasanah. Itu dipanggil bid'ah hasanah. Dan bid'ah hasanah ni dalam kitab Risalatul Ta'lim yang diurai oleh Imam Sa'al-Bana rahimahullah, bid'ah yang baik ni 3 lah. Yang Nabi tak buat, kita buat. Pertama dipanggil bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah ni perkara tambahan yang kita laku dalam ibadat. Contoh lepas solat kita tambah. Apa tambah? Kita wirid berjemaah. Kita doa berjemaah. Kita salam sambil berselawat. Kita idhafiyah. Tapi disebut tadi bid'ah hasanah. Yang ketiga, bid'ah ilzamiyah. Bid'ah ilzamiyah ni Nabi tak buat, tapi benda tu baik. Maknanya kita melazimi sesuatu yang baik. Contoh, kita baca surah Al-Ikhlas setiap hari 100 kali. Ada orang dia suka baca surah Al-Ikhlas, jadi dia tetapkan setiap hari dia mesti baca surah Al-Ikhlas 100 kali. Setiap hari baca surah Al-Ikhlas 100 kali. Ini tak ada maksur dari Nabi lah. Yang mesti kena baca surah Al-Ikhlas satu hari 100 kali. Maksur dari Nabi. Cari hadis-hadis tak jumpa. Tak ada. Tapi baik tak baca surah Al-Ikhlas tu? Baik. Dia nak tetapkan 100 kali boleh tak? Boleh. Dia nak disiplinkan diri dia. Mesti 100 kali. Lebih lagi bagus. Itulah. Tapi mesti aku 100 kali sebab sedap begitu. Mungkin ada orang begitu. Ini dipanggil ilzamiyah. Kita melazimi sesuatu yang baik. Walau Nabi tak buat, tapi kita melaziminya benda yang baik, yang menurut syarak boleh. Dan yang kita baca pun Quran lah. Surah Al-Ikhlas kan. Itu salah satu. Atau zikir atau sebagainya. Yang ketiga, bid'ah tarkiyah. Nabi tak buat, kita buat. Tarkiyah ni makna meninggalkan sesuatu sunnah. Sunnah yang sepatut kita buat, kita tinggalkan. Tapi dia dianggap bid'ah yang baik. Tapi Nabi tak buat. Apa dia? Tak kahwin. Salah satu. Dalam sunnah ajaran agama kita, baik kita berkahwin. Berkahwin ni baik. Ikut sunnah Nabi berkahwin. Tapi dia pilih jalan tak nak berkahwin. Tapi dia pilih jalan tak nak berkahwin tu sebab apa? Ini persoalan. Dia tak nak berkahwin tu sebab dia kata ada orang tua yang dia nak jaga. Uzur. Apa-apa lah, aku nak jaga orang tua dulu. Dia jaga orang tua. Kalau dia dah berkahwin, nanti dia sibuk urusan keluarga dia. Dia rasa dia tak dapat berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi dia jaga orang tua. Rupanya dia meninggal dulu, orang tua hidup. Jadi sampai ke hujung dia tak kahwin. Ini dibolehkan syarak. Ataupun dia tak berkahwin kerana menuntut ilmu. Ataupun sibuk dengan jihad sebagainya. Ni orang macam ada tujuan-tujuan yang baik jugalah. Macam Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama dalam mazhab kita yang tak berkahwin. Imam An-Nawawi. Macam Syekh Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, orang tanya dia kenapa tak kahwin, dia kata aku lupa. Dia kata tak kahwin sebab lupa, sebab sibuk dengan ilmu sebagainya. Ada ulama-ulama, ada wali-wali Allah yang tak berkahwin tetapi dengan tujuan yang baik. Tapi secara asal hukumnya menjadi sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam berkahwin itu kan. Sebab disebut juga dalam hadis, syirarukum uzzabakum. Seburuk-buruk kamu adalah orang bujang dari kalangan kamu. Maknanya apa? Dianjurkan berkahwin lah. Kalau berkahwin ni sempurna agama. Itu dia. Itu yang terbaik. Jadi ini dipanggil perkara yang kita katakan
bid'ah pada hari ini, benda hukum-hukum berkait dengan bid'ah yang kadang-kadang golongan liberal ni ambil peluang benda-benda macam ni. Ini dia. Kesimpulan kajian berkaitan isu-isu liberal agama yang berlaku di Malaysia boleh memfokuskan isu Islam liberal, pluralisme agama, kebebasan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Tumpuan perbahasan di Malaysia lebih menjurus kepada meringankan pegangan akidah, syariat dan akhlak. Ini budaya mereka. Sebenarnya syariat akidah, syariat, akhlak ni perkara yang sudah tetap, perkara yang sesuai kepada kita. Tenang bagi kita bila kita faham, kita melaksanakan agama itu. Tetapi menurut mereka agama tu payah. Sebab apa agama tu payah menurut golongan macam ni? Sebab tak belajar dengan disiplin ilmu yang betul. Kalau kita belajar ilmu dengan disiplin ilmu yang betul, kita akan menganggapkan Islam ini satu rahmat kepada kita. Ikhtilaful ulama rahmah. Berbeza pendapat para ulama itu menjadi rahmat kepada kita pada hari ini. Alhamdulillah, saya rasa cukup setakat tak, sebab saya nak sambung kitab Hikam akan datang. Sekarang saya kena habiskan juga ideologi berhubung tentang liberalisme ini. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afwa wal-ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghnina bifadlika amman siwak. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtamat ala muhabbatik wal taqan ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atika fawathikillahumma rabitataha fawathikillahumma rabitataha fawathikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadi'a subulaha wa mla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bi faydil imani bik wa jamilil tawakkuli alayka wa ahya bi ma'rifatik wa mithl ash-shahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.